Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam ruang bicara bahas yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup bersesuaian sebenarnya dengan perkembangan semasa, dan kita ada dua tetamu yang cukup hebat yang sudah pun bersiap sedia untuk bercakap tentang isu ini. Baiklah, topik yang kita pilih dalam ruang bicara bahas hari ini ialah kestabilan ekonomi di tangan siapa? Saya kira cukup menarik sebenarnya topik ini, dan dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang semula kepada Profesor Dr. Siva Murugan Pandian yang merupakan pensyarah sosiologi politik di Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia. Jadi Prof, satu lagi topik yang mungkin boleh kita panas-panaskan sikit lah ya. Yeah. Dan kita juga ingin mengucapkan selamat datang semula. Dia kata lama dia tak bersama kita sebenarnya. Jadi selamat datang semula kepada yang berbahagia Encik Azmi Hassan, Fellow Kanan di Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara ataupun NASR. Betul ya? Betul. Jadi Mi sihat ya? Sihat macam biasa. Alhamdulillah. Ya. Baik, kepada anda, macam saya katakan, ini topik mungkin menarik jugalah kalau kita kongsikan pendapat dan juga pandangan anda berkaitan dengan topik ini. Jadi jangan lupa kita ada dua talian disediakan kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Baik, kita mulakan dulu dengan Prof. Siva. Ini sesuatu yang cukup menarik sebenarnya bila kita bercakap tentang kestabilan ekonomi. Di mana kita berada sekarang ini, berhadapan dengan pelbagai cabaran. Sebelum ini kita menghadapi pandemik COVID-19, dan selepas itu kita tahu bahawa ekonomi ataupun sektor ekonomi kita juga terjejas. Kemudian tercetus pula perang Rusia Ukraine. Jadi ini semua merupakan satu cabaran yang cukup hebat, bukan saja kepada negara kita tetapi di seluruh dunia sebenarnya. Di mana kita berada bila kita bercakap tentang kestabilan ekonomi? Apakah ekonomi kita masih stabil ataupun tidak sebenarnya, Prof? Bagi saya tidak. Kita mungkin berada dalam kedudukan di mana tidak menentu. Mungkin ada faktor dalaman luaran yang mempengaruhinya. Ada faktor penarik, penolak, sehingga menyebabkan usaha untuk merancakkan ekonomi itu mungkin mengambil masa sedikit. Okay. Kalau kita perhatikan dalam negara sendiri, kedudukan politik harus dipulihkan. Selepas berhadapan dengan pandemik COVID-19, selepas itu kita mahu memberikan tumpuan kepada tiga perkara asas yang boleh saya andaikan sebagai pendekatan pelbagai. Iaitu sejauh manakah kita setelah memberikan keselesaan kepada rakyat. Yang kedua, sejauh manakah kita sudah memberikan nilai kesejahteraan kepada rakyat. Ketiga, sejauh manakah kita telah memberikan nilai keselamatan kesihatan kepada rakyat. Kalau tiga perkara ini mendasari ke atas kestabilan ekonomi, dan jika sekiranya setiap rumah bila hari keesokannya merasakan ada makanan, ada tempat berteduh, ada pakaian, maka ekonomi akan menjadi lebih stabil. Kita harus mengambil pendekatan di mana kita tidak boleh hanya memberikan tumpuan kepada yang berada dalam bandar. Kita juga harus melihat di kawasan separa bandar dan juga luar bandar. Kerana kesemua ini memainkan peranan yang cukup hebat dalam mempengaruhi usaha untuk memulihkan ekonomi. Usaha sedang dilakukan. Tapi di manakah asas untuk memulihkan dengan segera? Apakah ada perancangan jangka pendek, sederhana, panjang? Apakah pihak berwajib merasakan bahawa sistem penyampaian mereka itu harus diperbaiki? Apakah dirasakan bahawa dalam konteks sekarang ini koordinasi pelbagai pihak yang merangka, yang melaksana, dan juga hubungan resiprokal dengan kumpulan sasar itu tercapai? Kita tidak boleh katakan bahawa kepimpinan dalam kerajaan tidak lakukan apa-apa. Sedang lakukan, tetapi saya rasakan ini merupakan satu proses yang mungkin akan mengambil masa. Berdasarkan juga kepada apa yang berlaku di luar persekitaran dalam negara. Perang Ukraine, mungkin juga di peringkat serantau, bagaimanakah kedudukan ekonominya, bagaimanakah nilai pengangguran, di manakah peluang pekerjaan dalam negara, di manakah sektor bagaimana mampu meningkatkan ataupun memperbaiki jurang pendapatan dan perbelanjaan. Apakah kelas menengah kini sudah berada dalam kelompok B60? Kalau B40 dirujuk kepada kelompok yang berpendapatan rendah. Apakah semakin hari kita melihat kelompok ini terikat perut sehingga perlu kita cari satu pendekatan yang lebih konstruktif, yang menyeluruh,
yang mampu untuk stabilkan kedudukan ekonomi. Saya tak katakan bahawa secara sepenuhnya dia tidak stabil, tapi kita sedang bergerak ke situ, tetapi banyak perkara harus dilakukan jika kita mahu melihat satu kelangsungan dalam mendepani cabaran tersebut. Okey, menarik, Prof. Tuan Azmi, kalau kita dengar daripada apa yang disebut oleh Prof. Siva, saya petik daripada apa yang disebut oleh Prof tadi, iaitu kedudukan ekonomi kita perlu dipulihkan. Ya. Siapa yang harus bertanggungjawab memulihkan kestabilan ekonomi kita? Kalau Tok Syarkawi dia petik Prof Siva, saya nak petik Tok Syarkawi sebelum kita on air. Tok Syarkawi ekonomi kita okey, rakyat sejahtera. Kenapa? Sebab hari ini keluar pemilikan kenderaan melebihi daripada 32 juta. Yalah, tapi itu tidak menggambarkan keadaan sebenarnya. Tapi hakikatnya adalah begitu mudah kita untuk memiliki kenderaan, walaupun Prof Siva kata dia masih menunggu 4 bulan. Kenderaan dia belum sampai lagi. Tapi menjawab soalan Tok Syarkawi tadi, siapakah yang dia katakan bertanggungjawab untuk memulihkan ekonomi kita, saya sebut 3 orang nama. Saya sebut nama. 3 orang. Mr. Putin, Mr. Putin, Mr. Biden dan juga Mr. Xi Jinping. 3 pemimpin dunia ini yang akan menentukan hala tuju global ekonomi dunia. Tapi kita tak boleh hanya memandang, seperti kata Prof Siva, sesuatu perlu dilakukan. Maksudnya Presiden Biden umpamanya, dia tak berapa setuju dengan kenaikan dikatakan OPR, faedah, kerana untuk menangani inflasi. Dia cuba campur tangan. Maksudnya ada sesuatu yang cuba dilakukan oleh pemimpin tertinggi Amerika Syarikat. Begitu juga beliau tak setuju dengan dikatakan tarif yang dikenakan terhadap barangan Cina, kerana barangan itu akan menjadi lebih mahal. Maksudnya beliau kata dia nak hapuskan tarif yang dikenakan oleh Presiden Trump yang terdahulu. Maksudnya adalah sesuatu perlu dilakukan. Walaupun saya katakan 3 orang ni bertanggungjawab, memang betul 3 orang ni akan menunjukkan hala tuju. Tapi pemimpin kita perlu melakukan sesuatu dan nampak melakukan sesuatu. Bukan saja benda yang kecil-kecil ni, yang besar-besar, dasar monetary strategi. Itu yang perlu dilakukan. Dan maksud bila saya kata strategi itu, maksudnya bukan menternak ayam ke, itu boleh dilakukan, tetapi dari segi dasarnya apa yang akan dilakukan oleh pemimpin kita. Jadi itu penting bagi saya, Syarkawi. Apa yang perlu dilakukan oleh pemimpin kita, Prof, sebenarnya menjawab apa yang dibangkitkan oleh Azmi tadi? Bagi saya mudah sebenarnya. Di samping mendengar denyut nadi di peringkat bawahan, agenda merakyatkan kepimpinan, supaya tidak wujud jurang yang besar yang dinamakan sebagai kelas kayangan, kelas bawahan. Bagaimana masing-masing boleh saling menampakkan kebergantungan di antara satu sama lain. Contoh, saya nak berikan apa yang kita lihat hari ini. Bila dalam suasana keadaan tidak menentu, bagaimana harga tepung boleh mempengaruhi roti canai sehingga naik 20 sen. Jadi rakyat marhain di bawah, orang kebanyakan merasakan bahawa seolah-olah tidak ada pihak yang mengambil iktibar daripada apa yang pernah berlaku sebelumnya. Takkanlah sampai kita nak guna 1 kampit tepung untuk membuat roti canai sehingga 20 sen dinaikkan. Jadi impaknya begitu besar. Persepsi itu harus diurus. Bermaksud agensi berwajib harus memantau dan juga melaksanakannya secara berterusan, bukan bermusim. Pelaksanaan dan pemantauan itu penting bagi saya. Dan ini adalah tanggungjawab bersama. Kalaulah kita lihat kepada tepung, kita tidak lagi lihat kepada tambang sekolah, kita tak lihat lagi apa yang berlaku di pasar, apa yang berlaku kepada harga-harga sebelum ini. Sistem penyampaian kita ampuh, tapi sejauh mana kita boleh perbaiki untuk memastikan bahawa tidak ada ketirisan kebocoran yang menyebabkan rakyat merasa sangsi ataupun rakyat hilang kepercayaan dan juga keyakinan. Rakyat sebenarnya dia lebih berminat kepada perkara yang intim dengan kehidupannya, serasi dengan dia. Kemahuan, keperluan dan baca mindset rakyat yang pelbagai kumpulan sasar, yang pelbagai etnik, agama, kumpulan persempadanan, kelas, berbeza pendidikan, gaya kehidupan mereka berbeza-beza. Ini tidak bermaksud kita hendak meningkatkan gaya kehidupan mereka yang mewah, tetapi kelompok yang berada di peringkat yang memerlukan
Sejauh manakah kita sebenarnya sudah menangani isu mereka? Dan jika isu ini tidak ditangani segera, maka kerajaan akan dipersalahkan. Walaupun kerajaan mengambil pelbagai pendekatan, pelbagai metodologi, pelbagai agensi turun, tapi kenapakah masih ada yang menyoal? Kenapakah tidak wujud satu yang bersifat menyeluruh, bersifat responsif secara segera untuk menambah baik apa yang berlaku? Bila dibiarkan secara berterusan, maka lompong itu digunakan sesetengah pihak untuk menjadikannya sebagai isu politik. Sebab itu ekonomi dan politik seolah-olah bergerak seiringan. Kestabilan ekonomi juga bergantung kepada kestabilan politik. Dan jika kita nak perbaiki struktur sistem sosial yang ada, kita juga harus mengelak daripada wujudnya defisit dari sudut politik. Bermakna kedudukan ekonomi ini banyak bergantung kepada keupayaan kita menangani dan juga memastikan bahawa setiap kelompok itu pada hari keesokannya tidak perlu gusar. Dia tahu ada pemimpin yang mengambil kisah tentang kehidupannya. Kalau kita lihat kepada politik, kalau saya boleh sentuh sepanjang 14 pilihan raya 1959 kali pertama sampailah ke 2018, setiap kali wujudnya isu seperti ini, ada pihak yang merasakan bahawa isu ini jadikan sebagai bahan politik. Lihat pada tahun 1984, krisis ekonomi yang besar. Tun Dr. Mahathir dengan segera mengadakan pilihan raya pada tahun 1982. Kemudian pada tahun 1986, 1990, 1999, ketika kita berhadapan dengan dua perkara. Keadaan politik yang tidak menentu selepas pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga kegawatan ekonomi yang melanda serantau dan juga global. Bagaimana ketika itu Tun Dr. Mahathir merasakan bahawa pilihan raya perlu diawalkan pada tahun 1999 supaya tumpuan dapat diberikan kepada hambatan mata wang, di mana $1 itu menjadi RM3.80 ketika itu. Dirasakan bahawa kestabilan itu perlu. Sama juga pada tahun 2008. 2007 kita melihat bagaimana kos sara hidup meningkat. Harga minyak naik dan pihak yang tidak bertanggungjawab. Sebagaimana yang saya katakan tadi, roti canai bukan kali pertama naik harga. Daripada 70 sen kepada 80 sen kepada RM1, RM1.2 sekarang ni. Ada juga di tempat tertentu RM1.50. Bermakna ada pihak yang mengambil kesempatan daripada apa yang berlaku. Jadi perlu pemantauan secara menyeluruh agar yang berlaku pada tahun sebelum ini, sebelum setahun pilihan raya, tidak berulang. Dan 2018 isunya lain. Dan saya perhatikan bahawa setiap kali wujudnya isu kos sara hidup, isu yang berkaitan dengan keadaan politik tidak menentu, pilihan raya mahu diawalkan. Bermakna kedua-duanya seolah-olah sinonim di antara satu sama lain. Jadi dari 1959 sampailah ke 2018, kalau kita perhatikan secara menyeluruh, kalau kita kembali pada tahun 1969, sama juga isu-isu yang timbul bersifat nasionalis. 3 hari selepas keputusan pilihan raya, rusuhan perkauman berlaku. Kenapa? Kerana timbul isu-isu yang membawa kepada kemarahan, kegelisahan. Jadi saya rasakan bahawa kegelisahan rakyat itu harus didekati secara dekat oleh pihak berwajib. Bukan menunggu sehingga rakyat menyatakan bahawa mereka berada dalam keadaan yang perit, menderita ataupun berada dalam kedudukan yang tidak selesa. Pihak berwajib harus sentiasa memantau, melihat perlunya intervensi segera. Intervensi itu saya rasakan perlu untuk memastikan tidak mewujudkan satu yang bersifat negatif ke atas persepsi. Kerana mengurus persepsi ini bukan mudah. Kita telah lihat bagaimana ia kemudiannya akan dibawa ke pilihan raya. Bermakna dalam konteks ini, mengurus persepsi banyak bergantung kepada sejauh mana kita mampu untuk menzahirkan satu yang bersifat konkret dalam soal kos sara hidup yang juga akan memastikan ekonomi pulih. Banyak pelan tindakan telah diadakan, Syukawi. Kita ada dasar. Tetapi sejauh manakah kita melihat kepada pelaksanaan dan pemantauan secara berterusan agar keselesaan, kesejahteraan dan juga nilai keselamatan itu terpelihara dan rakyat merasa bahawa mereka tidak perlu fikirkan masa depan anak-anak mereka jika keadaan ini berterusan. Okey, panjang lebar sebenarnya pencerahan yang diberikan oleh Prof. Tapi Tuan Azmi, apakah Tuan setuju dengan apa yang disebut oleh Prof. Dr. Siva sebentar tadi, bahawa pilihan raya perlu segera diadakan?
Ya, setengah naratif dikatakan parti yang mahukan pilihan raya dipercepatkan adalah berikan mandat itu kepada kami supaya kami tak fikir lagi politik dalaman, politik cantas-mencantas, politik tekan butang sana, tekan butang sini, kerana tidak kestabilan tu. Memang betul bahawa mereka memerlukan katakan mandat yang kuat untuk menggubal dasar-dasar, umpamanya bila Prosiva sebut intervensi. Saya ingat intervensi itu disebut oleh Menteri Pertanian. Saya tahu kenapa Prosiva sebut perkara ini. Cakap intervensi lah, intervensi gandum, perkara ni dah tahu dah. Kita jangan pergi lama sangat, 3 bulan lepas bila bermulanya perang Ukraine, kita tahu perkara ni akan berlaku, ya. Bukan saja roti canai akan naik, ayam itu akan menjadi mahal. Kita dah tahu dah benda ni akan berlaku. Tetapi kenapakah menteri-menteri tidak mengambil tindakan yang cepat? Intervensi lah. Maksud saya, kerana benda ni dah tahu dah. Sekarang baru nak intervensi, susahlah si Prosiva. Kerana benda dah berlarutan. Dan seperti kata Yang di-Pertuan Agong baru-baru ini bahawa defisit kepercayaan rakyat kepada orang politik tu perlu dijaga supaya jangan lagi menurun. Memang saya aku bahawa ahli politik kita, menteri kita, memang dia tahu keresahan tu, tapi masalahnya bagaimana nak tafsirkan keresahan mereka, keprihatinan mereka itu dalam bentuk mengawal perkara ini. Tapi nampaknya saya tak nampak. Nasib baik minyak tu RON 95 dia ada dikatakan ceiling dia 205. Kalau tidak mungkin RM2.4, RM2.6 saya rasa. Itu tak terasa lagi, tapi subsidi setiap bulan tak berapa juta. Jadi ayam umpamanya, perkara yang kita tak terfikir boleh berlaku, tak cukup. Dan Pak Menteri Pertanian Prosiva, saya rasa dia tahu. Tapi kenapakah intervensi ini tidak diambil dengan lebih awal? Dan mungkin penonton, mungkin kami bertanya kenapa saya kaitkan Kementerian Pertanian dengan Prosiva. Mungkin Prosiva boleh terangkan selepas ini. Tapi itulah dia katakan defisit kepercayaan itu memang betul. Mandat diperlukan oleh kerajaan. Tetapi dalam hal ini, kalau ditubuhkan kerajaan juga, mungkin orang yang sama juga yang menjadi menteri. Jadi ini yang dikatakan defisit itu makin lama makin terhakis kepercayaan rakyat terhadap kerajaan. Saya ingin petik juga daripada apa yang disebut oleh Tuan Azmi, Prof. Siva, dan juga saya keyakinan Prof. Siva sendiri yang menyatakan bahawa mungkin kestabilan ekonomi dapat dipulihkan sekiranya kita mengadakan pilihan raya umum 15 ini secepat mungkin. Sejauh mana keyakinan yang ada dalam diri Prof. Siva? Apakah Prof. Siva yakin bahawa dengan adanya pilihan raya umum secepat mungkin, dengan adanya pembentukan kerajaan selepas pilihan raya umum nanti, apakah kita boleh memulihkan kestabilan ekonomi negara kita? Dia bergantung begini ya. Kalau ditanya kepada penyokong Barisan Nasional, dia nakkan pilihan raya sekarang kerana dia rasakan dia berada dalam keadaan yang selesa selepas kemenangan bersiri di Melaka dan Johor. Kalau ditanya kepada Pakatan Harapan dan Barisan Bangkang, mereka masih melakukan penjajaran politik yang dirasakan perlu untuk berhadapan dengan Barisan Nasional. Jadi dia bergantung kepada siapa. Tapi bagi saya yang penting di sini adalah saya rujuk kepada bagaimana dari sudut fakta setiap kali berlakunya isu krisis kegawatan ekonomi, pilihan raya dipercepatkan. Kerana kita tidak tahu apakah boleh berlaku dalam masa setahun, apakah boleh berlaku dalam 2 tahun. Itu Dr. Mahathir mengambil masa hampir 2-3 tahun selepas 1999 untuk memulihkan ekonomi negara. Tetapi dengan pemulihan dari sudut politik lebih awal, maka beliau boleh memberikan tumpuan khusus kepada ekonomi agar itu memberikan jaminan kepada masyarakat rakyat bahawa mereka tidak perlu gusar tentang ekonomi, biar beliau fikirkan contohnya. Dan dalam konteks sekarang ni saya rasakan kalau itu dilakukan, barangkali kita harus memberikan mandat besar, tak kisahlah pada siapa-siapa sekalipun, parti gabungan A ataupun parti gabungan B ataupun parti gabungan C, supaya mereka memberikan tumpuan kepada ekonomi. Isu itu dilihat sebagai isu nasional, bersifat nasionalis, berhentikan permainan politik, gencatan politik harus dilakukan supaya rakyat kembali merasa yakin dan percaya dan tidak lagi berlaku kelesuan politik. Saya rasa dalam konteks sekarang ni rakyat
tak kisah dah, lakukanlah reformasi apa sekalipun penginstitusian, tapi dia nak tengok apakah bentuk reformasi yang boleh membantu meningkatkan kehidupan mereka. Sejauh mana keyakinan Prof. Siva sendiri bila anda sebut tentang berilah ke mana parti-parti politik pun ataupun gabungan parti politik mandat besar dalam pilihan raya nanti, tetapi apakah anda yakin bahawa dalam PRU 15 yang akan datang ini, apakah akan ada parti-parti politik ataupun gabungan parti-parti politik yang mungkin akan mendapat mandat besar? Saya rasakan bahawa dalam konteks sekarang ini sukar. Mungkin perlu lakukan penjajaran bersama parti lain agar mandat itu tidak disalahgunakan, tidak lagi wujud mandat wakil rakyat tetapi menggunakan mandat rakyat itu sepenuhnya, supaya tidak lagi wujud persepsi yang memberikan impak yang besar kepada ketokohan politik. Ia tidak boleh lagi bersifat retorik politik. Penjenamaan harus dilakukan. Ia banyak bergantung kepada parti politik. Sejauh manakah mereka mengambil iltizam daripada apa yang berlaku. Tapi dalam konteks sekarang ini, apakah mereka bersedia lakukannya? Politik berhemah, politik amanah harus dipertingkatkan. Komunikasi di antara pelbagai pihak, di antara pemimpin-pemimpin, di antara pemimpin pengikut, di antara pengikut-pengikut, di antara rakyat dengan rakyat harus diperhebatkan supaya mendapat mesej, isyarat, informasi yang betul, yang sahih. Saya khawatir berulang lagi diberikan informasi yang salah, sokong bau rebah, itu boleh mengganggu untuk sesetengah parti mendapat mandat yang besar. Mandat yang besar saya rasakan bahawa perlu diberikan. Kita tidak boleh lagi berhadapan dengan apa yang berlaku selepas 2018, 2020. Masih lagi berterusan. Seolah-olah kita ke arah itu. Seolah-olah wujud terpesong dalam melihat kepada isu politik daripada isu sampingan yang lain. Dalam konteks kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri, kita harus puji. Banyak isu yang dibawa oleh beliau sebenarnya isu yang mahu didengar oleh rakyat. Isu itu sebenarnya termasuklah memberikan ganjaran-ganjaran tertentu, gaji minimum dan juga pelbagai dasar untuk membawa perubahan. Dan itu harus sampai kepada pelbagai kumpulan sasar. Mungkin masa untuk mencapai keseluruhan kelompok masyarakat itu akan mengambil masa. Tapi apakah kita bersedia untuk berhadapan dengan inflasi, untuk berhadapan dengan pengangguran, dengan peluang pekerjaan yang mungkin terhenti, yang telah kita lihat daripada rentetan sejarah sebelum ini. Okey. Mi, pandangan Tuan bagaimana? Apakah anda yakin bahawa gabungan parti-parti politik yang akan bertanding dalam PRU 15 nanti akan mendapat satu apa yang disebut oleh Prof lah, iaitu kemenangan majoriti besar dan dapat memerintah negara? Tetapi sekiranya ini tidak berlaku, apakah Azmi melihat bahawa apa yang berlaku ketika ini akan berterusan berlaku juga selepas PRU yang ke-15? Ya, betul. Kalaulah kerajaan yang dibentuk selepas ini lebih kurang sekarang, iaitu pembentukan kerajaan dilakukan selepas pilihan raya, kerjasama persetujuan selepas pilihan raya akan menjadi tidak stabil. Seperti Prof. Siva kata tadi, dalam keadaan sekarang ini sukar bagi satu parti untuk mendapatkan kerajaan mandat yang besar. Kena ada kerjasama yang dengan parti-parti lain. Dalam hal ini, kemungkinan katakan Barisan Nasional katakan pergi Solo, besar kemungkinan mereka akan pergi Solo. Sukar untuk Barisan Nasional membentuk kerajaan persekutuan dengan mandat yang besar. Itu hakikatnya. Tetapi jikalau mereka memerlukan kerjasama, kerjasama itu perlu dilakukan sebelum pilihan raya. Persetujuan sebelum pilihan raya, bukan selepas. Kalau selepas memang kacau bilau macam sekarang lah. Tapi betul, kerajaan memerlukan mandat yang besar. Dan juga yang paling penting adalah melantik menteri-menteri yang dikatakan berkepakaran dalam hal ini. Yang pembentukan adakan dengan lantikan senator profesional itu penting. Kerana katakan saya ambil satu contoh yang paling mudah lah, Menteri Kewangan. Dengar kabar-kabar beliau akan bertanding. Tapi bagi saya tak setuju. Kerana katakanlah beliau bertanding, beliau menang Prof. Siva, beliau akan terikat dengan prinsip parti tersebut. Dan kalau kita lihat Menteri Keuangan, kadang-kala dia bertentangan dengan kehendak satu-satu parti itu, kerana beliau berfikiran sebagai teknokrat, bergantung kepada data, katakan dasar fiskal umpamanya. Jadi itu yang diperlukan.
mandat kerajaan persekutuan yang besar dan melantik lebih ramai mereka yang berkepakaran, teknokrat, profesional. Itu yang pentingnya. Kalau tidak, samalah. Walaupun mandat besar, kalau menteri dia orang tu juga, lepas tu tak nak dengar nasihat daripada penjawat awam, KSU ke KSN, kita sama juga perginya. Jadi itu yang dikatakan reformasi ataupun transformasi yang diperlukan untuk berdepan dalam keadaan sekarang ni. Okey, kita dengar apa komen daripada pemanggil kita yang ada di talian sekarang ini. Datuk Gulam dari Sabah, difahamkan sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya. Terima kasih kepada kedua waktunya yang menyokong pilihan raya akan diadakan secepat mungkin. Ya, betul. Pilihan raya sepatutnya diadakan secepat mungkin. Kita mahu mandat rakyat. Okey. Satu. Kedua, RUU, lompat melompat ini harus diubah kerana lompat melompat yang dibayar 230 juta ini memang habiskan duit kerajaan dan bertambah hutang. So, kalau nak duit kita naik, currency kita naik, jangan tambah hutang. Kita bayar hutang. So, saya minta kepada dua panel berterus terang. Kenapa duit kita terus merudum? Adakah disebabkan banyak hutang? Atau bagaimana kalau kita bayar separuh hutang kita yang ada sekarang ni, adakah duit kita naik? Okey. Satu, jangan kita menunjuk jari menyalahkan Ukraine lah, Rusia lah, itu dan inilah. Salahkanlah negara kita sendiri. Lihatlah orang kita yang bunuh diri, bermasalah dengan ekonomi. Teruskanlah bantuan dan teruskanlah pilihan rakyat. Pilihan rakyat itu yang sepatutnya dan ubahlah lompat yang menghabiskan duit negara. Sehingga hutang tidak dapat dibayar, tambah, dan kita akan jadi mampus. Bayangkan kalau RM5 against Singapore. Okey. Boleh hidup lagi ke orang kita? Okey. Tidak akan hidup lagi. Banyak yang jadi pelarian. So, tolong tepatkan pilihan raya supaya kita ada mandat yang baru dan bekerja keras, tidak lagi dibayar salun-salun yang melompat. Okey. Tolong, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Datuk Gulam. Jelas dia penyokong kuat Prof Siva. Okey, Prof, on a serious note lah ya. Yalah, ramai yang mendesak supaya pilihan raya umum ke-15 itu diadakan dengan segera, dan Prof pun memberi kenapa ianya perlu dilakukan. Tetapi persoalannya ada juga pihak yang menimbulkan, apakah kita bersedia sebenarnya untuk mengadakan PRU 15 dalam masa yang terdekat ini? Kalau kita lihat kepada situasi kesihatan global, kalau kita melihat kepada situasi ekonomi secara global, termasuklah apa yang sedang kita hadapi ketika ini, apakah kita bersedia mungkin dari segi keuangan, dari segi keselamatan rakyat? Pandangan Prof. Saya rasakan dari awal, selepas pilihan raya yang lepas, setiap wakil rakyat sepatutnya sudah bersedia. Dia tidak boleh menyatakan bahawa tidak bersedia. Setiap kerajaan juga perlu bertanggapan bahawa boleh dilakukan pembubaran pada bila-bila masa. Ketiga, kalau kita rujuk kepada apa yang telah berlaku dalam pilihan raya kecil, pilihan raya negeri, itu menunjukkan bahawa kita mampu untuk mengurus pilihan raya dengan baik, kerana kita juga harus mengiktiraf rasa tanggungjawab yang ada pada SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya, dan juga pelbagai pihak yang memainkan peranan untuk memastikan ini dapat dilakukan. Kita, kalau katakan kita lewatkan, kita cuma ada setahun sehingga 16 Julai 2023, iaitu hari sidang pertama pilihan Parlimen berlaku, bukannya 9 Mei. Tafsiran itu harus kita perbetulkan. Bermakna sehingga 16 Julai 2023, apakah mampu kita lakukan perubahan? Apakah kita bersedia untuk berikan jaminan kepada rakyat bahawa kestabilan ekonomi akan berlaku kerana faktor dalaman boleh dipulihkan? Sebab itu saya rasakan bahawa dalam konteks sekarang ini bukan soal siapa yang akan menang, siapa yang akan kalah. Bagaimana kita mampu untuk sekurang-kurangnya menangani satu isu. Kita selesaikan satu isu ini. Isu politik, berikan satu kestabilan, kemudian mereka ini akan memberikan tumpuan kepada ekonomi dengan harapan mandat besar diberikan. Bermakna dalam konteks sekarang ini tahap persediaan, mana-mana parti sekalipun perlu
dianggap sentiasa bersedia. Dia tidak boleh katakan dekat-dekat pilihan raya baru nak bersedia. Dalam konteks negara kita, lazimnya setiap 4 tahun kita dah adakan pilihan raya. Kita tak tunggu 5 tahun, jarang kita tunggu. Cuma pada tahun 1959 ke 64 kan, kemudian 64 ke 69. Selepas tu kita lihat 1990 ke 1995, 5 tahun. Cuma di bawah pentadbiran Datuk Seri Najib memang dia memilih untuk beliau memilih untuk mengadakan pilihan raya apabila tamat tempoh matangnya. Dalam konteks sekarang ni, apakah jaminan boleh diberikan bahawa dalam masa sehingga 16 Julai 2023 ekonomi pulih, kita akan melihat kestabilan politik yang lebih baik. Jika itu dapat diberikan, maka lewatkanlah. Cuma di sini dah pastilah kita lihat daripada bucu yang berbeza. Bagi saya jadikan pilihan raya, beberapa pilihan raya yang saya namakan tadi sebagai contoh yang saya rasakan sudah dijadikan sebagai rujukan ataupun nota kaki, penanda aras, kayu pengukur bagaimana kerap apabila berlaku isu terutama isu kos sara hidup, ia akan mempengaruhi persepsi. Walaupun dalam konteks sekarang ni kelesuan politik sedang membesar, ada pihak yang mengharapkan bahawa peratusan pengundi akan keluar mengundi itu turun dan mempengaruhi gelagat pola pengundian ke atas parti mereka. Ada satu lagi parti mengharapkan ia dilewatkan supaya keyakinan, kepercayaan dapat dipulihkan. Jadi pertembungan itulah yang mempengaruhi tarikh ataupun timing untuk mengadakan pilihan raya yang dalam konteks negara kita, Perdana Menteri mempunyai kuasa prerogatif untuk menentukannya. Saya rasakan selalunya Perdana Menteri akan mendengar, melihat, memerhati, dan Datuk Seri Najib sendiri sudah menyatakan bahawa kalaulah pilihan raya diadakan selepas Sukan C 2017, barangkali keputusannya berbeza daripada apa yang dilihat pada tahun 2018. Bermakna timing ataupun masa untuk mengadakan pilihan raya itu sangat penting, dan itulah akan menguji kebijaksanaan, keupayaan seorang pemimpin. Okey, kita akan sentuh isu itu nanti. Daripada saya juga nak dapat pandangan Tuan Azmi. Tapi seperti biasalah, kita akan berehat dulu buat seketika, dan kepada anda, saya percaya anda yang sedang mengikuti perbincangan ini juga mungkin ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat. Jadi gunakanlah kesempatan ini dengan memanggil kami di 2 talian yang kami sediakan kepada anda, 0326979767, 0326979768. Kita rehat dulu. Okey, kita kembali semula ke ruang bicara bahas ini. Masih lagi bersama dengan Prof. Dr. Siva dan juga Azmi Hassan bercakap tentang kestabilan ekonomi di tangan siapa? Kita ada pemanggil yang lama menghilang sebenarnya, Ridwan dari Pulau Pinang. Difahamkan sudah pun bersiap sedia di talian kami. Assalamualaikum, Tuan. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Cik Sekali dan ahli-ahli panel. Ada pakar ni dalam bidang ekonomi dan politik. Okey. Ini saya nak tanya sikit mengenai mengenai gaji minimum. Bila gaji minimum naik, barang-barang semua naik, tetapi kerajaan tidak menyelesaikan masalah. Kita nak tahu dia punya apa solusi. Kemudian mengenai manifesto. Selalunya bila pilihan raya, semua parti-parti politik, sama ada parti kerajaan ke parti bangkang, semua buat janji, tetapi penyelesaiannya tak ada. Minta ahli panel ulas dalam mengenai manifesto ni. Okey. Sebab apa? Selalunya apa yang ada bawah bubuh buat sampai 20 perkara. Ada yang buat 30 perkara. Tapi satu pun tak dapat menyelesaikan masalah rakyat. Okey. Kata suruh ikat perut, tapi yang tu yang parti-parti politik buat. Minta ahli panel ulas dalam hal ini. Okay. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih banyak-banyak. Ridwan dari Pulau Pinang. Nanti kita suruh Prof. Siva menjawab persoalan orang Pulau Pinang. Okey, saya nak dapat pandangan Azmi Hassan. Ini pun sesuatu yang penting dan menarik juga sebenarnya, Mi. Ialah memang kita tahu bahawa ada desakan supaya PRU ke-15 diadakan dengan segera ataupun disegerakan. Tetapi kalau kita lihat tekanan yang diberikan dalam Perhimpunan Agung UMNO, misalnya dalam Perhimpunan Agung biasa, dalam Perhimpunan Agung khas pun mereka sekali lagi menekankan tentang pentingnya PRU yang ke-15 itu diadakan dengan masa yang tepat. Tetapi yang menariknya, ada juga ahli-ahli orang-orang kuat dalam UMNO yang tidak bersetuju dengan carangan itu, dan mereka masih ingin mengekalkan apa yang ada sekarang
sekarang ini dalam usaha untuk menyelesaikan apa sahaja masalah yang timbul. Dan ada juga desakan yang mengatakan bahawa kalau mahu mengadakan pilihan raya umum secara pantas, maka Presiden UMNO sendiri, Datuk Seri Zahid Hamidi, haruslah membuat undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri di Dewan Rakyat. Bagaimana benda ni nak diselesaikan? Bila saya campur semua soalan tu, saya pun dah naik pening kepala dah. Pertama, saya tak faham kenapa perlu Presiden UMNO mengemukakan usul undi tak percaya kepada Perdana Menteri untuk mengadakan pilihan raya. Bagi saya, seperti kata Prof. Siva, itu prerogatif, hak untuk menentukan bila bergantung pada keputusan Yang Bertuan Agong adalah Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri adalah daripada UMNO. Jadi kenapa Presiden UMNO nak mengemukakan usul undi tak percaya pula? Tapi sebaliknya, kalau saya, Datuk Zahid Hamidi, saya tanya balik orang yang cakap tu, kenapa kamulah yang patut buat kan? Kalau nak katakan bubarkan parlimen. Tapi berbalik kepada kedudukan Barisan Nasional yang mahukan pilihan raya yang cepat, sememangnya kalau dalam konteks Barisan Nasional, inilah masa paling sesuai. Kenapa? Kerana kedudukan parti pembangkang adalah yang paling lemah. Kalau kita lihat Melaka, Sarawak, kemudian Johor, mereka masih terumbang-ambing lagi pada ketika ini. Sebab saya nak kaitkan dengan soalan Cik Rizwan tentang manifesto tadi. Kalau kita lihat sekarang lah, Pakatan Harapan katakan ataupun pembangkang, saya tak melihat strategi mereka untuk menangani ekonomi. Tak ada tau. Strategi mereka tak ada langsung. Jadi macam mana kita nak percaya bahawa pembangkang sekarang ni sudah dikatakan boleh membentuk kerajaan? Yang mereka jual sekarang ni adalah jangan adakan pilihan raya kerana ekonomi kita masih terumbang-ambing. Sebenarnya mereka tak berterus terang. Sebenarnya mereka masih belum bersedia, tapi tak nak berterus terang. Tadi sebab tu sekarang saya lihat manifesto itu penting. Kerana manifesto itu akan mengandungi strategi-strategi apakah dasar-dasar kerajaan yang bakal dibentuk itu untuk menangani ekonomi. Itu yang pentingnya dalam manifesto. Janji-janji itu adalah strategi dan supaya rakyat dapat menilai kerajaan yang mana bila dibentuk dapat menangani kes ekonomi kita. Jadi dalam hal ini memang betul lah, dalam Barisan Nasional sendiri, terutama sekalian UMNO, masih ada pihak-pihak yang tak mahu mengadakan pilihan raya. Itu saya tak boleh jawab kerana ianya menongkah arus pemikiran logik. Sebab UMNO berada dalam kedudukan yang kuat sekarang dan pembangkang berada pada lemah pada ketika ini. Jadi kalaulah nak membentuk kerajaan yang kuat bagi pihak Barisan Nasional, maka sekaranglah yang sepatutnya masa diadakan pilihan raya. Kalau nak dikatakan pasal pandemik virus, dah tak boleh pakai dah, Syakawi. Kalau setahun lepas boleh pakai. Isu itu boleh pakai, faktor itu boleh pakai untuk mengekang pilihan raya. Sekarang dah tak boleh pakai dah. Semua orang dah buka ekonomi. Jadi kalau ada orang mengatakan biar ekonomi pulih, saya nak menongkak arus apakah Datuk Gulam kata tadi, tahun depan pun masih tak tentu. Kenapa tahun depan masih tak tentu? 3 orang tu, kita kena tahu apakah strategi 3 orang itu. Kitanya tak dikatakan vacuum. Apa yang berlaku oleh 3 orang itu akan terkait juga kita sehingga hari ini. Jadi sebab itu bagi saya sendirilah, saya tak kira siapa yang akan jadi kerajaan, tapi saya mahukan kerajaan yang stabil, yang kuat, dan jemaah menterinya adalah yang berkaliber. Itu yang paling penting. Okey, itu harapan yang cukup murni sebenarnya daripada Azmi Hassan. Tapi Prof Siva, kalau kita, saya tiba-tiba teringat juga apa yang pernah dititah oleh Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Baginda sendiri pun merasa kecewa sebenarnya dengan situasi politik yang berlaku sekarang ini, dan kelihatan bagi mungkin dari pandangan kacamata Baginda sendiri, seolah-olah ahli-ahli politik kita hanya menumpukan perhatian kepada isu-isu politik tanpa melihat masalah rakyat seperti apa yang Prof Siva sebut tadi yang sedang dihadapi oleh rakyat. Jadi kalaupun pilihan raya umum yang ke-15 akan diadakan, sudah pastilah ahli-ahli politik akan mempertingkatkan lagi serangan mainan politik mereka. Tidakkah ini juga akan menggelisahkan lagi situasi politik ekonomi negara sebenarnya? Ya, saya sangat bersetuju dengan titah ke bawah duli yang melihat seolah-olah kita terhimpit berada dalam kedudukan di mana ahli politik masih belum secara sepenuhnya mengambil kesempatan untuk memperbaiki
kehidupan rakyat marhain, orang kebanyakan. Berulang kali dalam titah ke bawah duli kita lihat baru-baru ini menyatakan bahawa defisit kepercayaan itu perlu diperbaiki. Dampingi rakyat. Dan saya rasa nilai itu cuba dipapar daripada raja dan rakyat berpisah tiada. Kenapa tidak kita membawa kepada agenda merakyatkan kepimpinan ke atas untuk melengkapkan apa yang cuba disampaikan oleh ke bawah duli. Dalam konteks ini, kita lihat seolah-olah selagi tidak ada keadaan politik yang stabil, selagi itu sukar untuk kita mendekati pelbagai isu sampingan yang lain. Bermakna kita harus perkukuhkan struktur dan sistem yang sedia ada untuk membawa kepada kestabilan. Yang kedua, kita harus menerokai beberapa perkara lain. Saya setuju bahawa kuasa luar seperti Amerika, Rusia dan China akan memainkan peranan yang cukup hebat selepas ini. Bagaimana kita nak pastikan dalam penerokaan faktor luar itu kita mampu untuk perkukuhkan kedudukan dalam negara. Barulah kedua-duanya bila kita perkukuhkan, kita terokai perkukuhkan dalam, kita terokai luar, kita gabung kedua-duanya membawa kepada kesejahteraan rakyat. Dan kenapa masih kita sukar lakukan? Apakah ada kekangan, keterbatasan, limitasi daripada apa yang boleh dilakukan? Kenapa itu dibenarkan? Apakah memerlukan pihak ketiga untuk tampil membantu dalam mengurus kedudukan tersebut? Kita pernah ada pasukan pemudah pada tahun 2007 yang ditubuhkan semata-mata untuk menangani isu kos sara hidup. Kita tak perlukan lagi pelbagai jawatan kuasa. Yang diperlukan adalah komitmen rasa tanggungjawab pelbagai pihak untuk memulihkan semula nilai kesejahteraan sebagaimana yang telah dititahkan oleh ke bawah duli. Bagi saya yang penting di sini, sebagaimana yang dikatakan oleh Saudara Rizwan tadi, manifesto itu adalah legit dari sudut ikatan di antara politik kepartian dengan ahli dan juga untuk meraih sokongan. Itu tidak semestinya membawa kepada pelaksanaan. Siapa yang pantau dan apabila tidak dipantau, maka terakislah sokongan yang sebagaimana yang kita lihat di dalam beberapa siri pilihan raya kecil dan juga pilihan raya Melaka dan juga Johor. Kita harus melihat dua gabungan besar. Satu, singa yang parah terluka daripada keputusan 2018. Satu lagi, harimau yang berada dalam keparahan selepas peristiwa 2020. Kedua-duanya akan meneruskan isu nilai kepolitikan mereka dan di manakah penghujungnya? Sudah pastilah pilihan raya. Kalau pilihan raya itu dipercepatkan, dirasakan perlu oleh pihak berwajib, maka mungkin selepas itu kita mampu untuk menangani isu-isu sampingan. Tapi itu tidak memberikan satu jaminan. Itu cuma merupakan langkah yang boleh diambil agar nilai rasa mual, rasa kecewa, marah dalam kalangan rakyat itu dapat diatasi dengan mengadakan pilihan raya. Dan saya percaya itu juga mungkin akan membantu untuk memperbaiki apa yang telah kita lihat sepanjang 4 tahun yang lepas. Mungkin selepas ini, pasca pilihan raya ke-15, membawa kedua-dua pihak bersama, walaupun berbeza dari sudut pegangan ideologi politik, kenapa tidak bersama dalam isu yang membawa kepada kepentingan rakyat. Saya akan bersetuju kalau sidang khas kos sara hidup dilakukan. Bawa pemikiran daripada pembangkang untuk membantu agensi-agensi ataupun sesiapa saja yang sedang lakukan apakah intervensi, apakah pendekatan yang boleh digunakan supaya itu akan mendekatkan usaha untuk mencari jalan penyelesaian yang rasional, praktikal, tidak lagi bersifat emosional dari sudut politik. Saya juga nak dapat pandangan Saudara Azmi Hassan. Kalau kita lihat pendirian Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga, ianya sesuatu yang agak menarik juga sebenarnya. Kalau kita dengar daripada apa yang disebut oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam Perhimpunan Agung UMNO dan juga Perhimpunan Agung Khas UMNO baru-baru ini, beliau mengatakan bahawa beliau akan juga turut menyokong supaya PRU ke-15 ini diadakan dalam masa yang cepat. Tetapi selepas itu tidak lagi ada kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, walaupun mendapat desakan-desakan yang begitu hebat daripada ahli UMNO sendiri dan juga Gabungan Barisan Nasional. Di mana pendirian Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kalau ingin kita baca secara general lah? Sebab itu Setiausaha Agong DAP mengatakan Perdana Menteri ini flip-flopping dalam hal tarikh pilihan raya. Sekejap
nak buat pilihan raya sekejap, tak nak buat pilihan raya. Tapi bagi saya itulah seni politik. Kerana kuasanya di tangan Perdana Menteri untuk menentukan bila dikatakan tarikh yang paling sesuai sekali. Jadi bagi saya Perdana Menteri tidak menunjukkan apa dikatakan excitement dia nak mengadakan pilihan raya itu yang secepat mungkin. Itu memang strateginya supaya tak nampak sangat dituduh bahawa Perdana Menteri itu terlampau mengikut kehendak setengah-setengah orang dalam UMNO. Sedangkan dia Perdana Menteri adalah Perdana Menteri. Tapi bagi saya itu adalah seni politik. Susah. Kalau nak dikatakanlah Prof Siva muka Datuk Seri Ismail Sabri itu dia ada muka poker face. Kita tak tahu, susah nak baca kan. Apa beliau suka ke tak suka ke, beliau pandang kiri ke kanan ke, memang suka. Jadi itu yang diperlukan. Tapi prestasi Datuk Seri Ismail Sabri setakat ini daripada pandangan anda sendiri, Mick, apakah telah berjaya sebenarnya menjalankan tugas sebagai seorang Perdana Menteri yang mengambil berat tentang kesejahteraan rakyat? Kalau MKT UMNO telah menyatakan pendirian mereka, Datuk Seri Ismail Sabri adalah calon Perdana Menteri untuk Barisan Nasional, itu adalah gambaran prestasi beliau. Seperti kata Cik Rizwan tadi, gaji minimum 1,500 memang tak disuka oleh bahagian majikan, tetapi untuk kepentingan mereka yang golongan B40 tu, saya pun dah hampir B60 tapi dikatakan prestasi bahawa Perdana Menteri memang betul beliau menjaga resah-resah rakyat. Beliau faham dalam perkara ini dan tak nak nampak sangat bahawa beliau itu terlampau mengikut kehendak UMNO dalam hal pilihan raya yang cepat. Jadi bagi saya prestasi bagi Perdana Menteri itu sudah cukup. Kalau MKT telah memberi kepercayaan, itu adalah prestasi yang paling kuat sekali, gambaran yang paling kuat sekali. Dan bila Prof Siva sebut perkataan memualkan tadi, memang betul lah. Selama 4 tahun lepas ini politik Malaysia memualkan. Tapi masalahnya yang mual itu bukan disebabkan oleh kita, tak ada. Kita hanya pandang dari tepi je. Yang memualkannya adalah tindak tanduk 220 ahli Parlimen Wakil Rakyat dalam Dewan Rakyat. Jadi sebab itu dikatakan memang sebaik-baiknya lah pilihan raya itu diadakan bukan nak dipercepatkan, bukan katakan nak bagi Barisan Nasional memerintah, tetapi mandat itu biar keputusan itu dibuat oleh pengundi itu sendiri. Makanya Prof Siva ingin menambah daripada apa yang disebut oleh Azmi. Sebenarnya pendirian yang sekarang ini ditentukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan kita tahu bagaimana Yang Berhormat Perdana Menteri melakukan apa saja yang terdaya dalam usaha untuk membantu rakyat jelata yang sedang menghadapi masalah. Jadi mungkinkah selepas ini sekiranya segala masalah dilihat telah berada dalam situasi stabil, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mungkin akan membuat pengumuman bila Parlimen akan dibubarkan? Ya, saya rasakan Perdana Menteri mengambil sikap berhati-hati. Kali pertama Perdana Menteri bukan presiden daripada parti yang beliau wakili. Beliau adalah naib presiden, tempat ketiga, dan sudah pasti dalam akur kepada keputusan parti, beliau juga perlu melihat kepada keputusan kabinet. Beliau juga perlu melihat kepada legasi yang mahu dibina di bawah kepimpinan beliau. Dan saya percaya dalam ekosistem politik sosioekonomi tanah air sekarang ini, beliau cuba untuk memastikan dapat mendekatkan diri dengan perkara yang mahu dan juga yang diperlukan oleh rakyat. Mungkin mengambil masa sedikit, tetapi dalam kegelisahan itu dirasakan perlu diawalkan pilihan raya kerana mungkin selepas itu mampu untuk melakukan dengan lebih baik. Dan dalam konteks ini saya rasakan kalau kita jadikan rujukan kepada data satu badan pemikir baru-baru ini, beliau diletakkan di tempat yang paling atas dari segi populariti beliau sebagai poster boy untuk Barisan Nasional. Bermakna beliau tahu beliau sedang melakukan apa yang rakyat hendak. Cuma mengambil sikap berhati-hati supaya dapat perkukuhkan dalam kedudukan semasa agar tidak membawa kepada kedudukan yang pernah kita lihat sebelum ini, tidak berlaku caketing, sabotaj, tidak berlaku masalah dalaman, tidak lagi berlaku kemelut yang memungkinkan pertembungan-pertembungan yang menggagalkan usaha yang sedang beliau lakukan. Mungkin saya rasakan itu yang melewatkan keputusan beliau, tapi kita tunggu. Mungkin selepas 31 Julai MOU persefahaman di antara pembangkang dan juga kerajaan
mungkin kita akan melihat beberapa anjakan baru. Apakah penjajaran akan berlaku atau rombakan kabinet mendahului pilihan raya? Apakah akan ada keputusan-keputusan dari Perdana Menteri sendiri untuk menzahirkan apa yang dimahukan oleh rakyat? Saya ulangi sekali lagi, jika sekiranya keselesaan rakyat dipelihara, kalau kesejahteraan dipertahankan, kalau keselamatan kesihatan dipertingkatkan, populariti itu akan terus meningkat, yang juga akan melengkapkan populariti parti yang mana beliau wakili. Dalam konteks sekarang ni, saya rasakan yang diperlukan adalah satu pasukan. Beliau tidak boleh dilihat bersorangan. Beliau tidak boleh dilihat ada pihak yang menghentam dari dalam. Beliau harus dilihat untuk bersama dengan keputusan-keputusan penting parti. Akhirnya, yang penting juga adalah sejauh manakah Perdana Menteri juga melihat keperluan untuk memastikan parti berada dalam kedudukan baik, kerajaan masih diiktiraf sebagaimana ketika beliau mengambil alih terajun pilihan negara pada Ogos 2021, dan yang ketiga, memastikan ketika melangkah ke arah pembubaran parlimen akan mendapat perakuan ke bawah duli, kerana akhirnya perakuan ke bawah duli yang maha mulia, yang Tuan Agong penting sebagaimana yang termaktub dalam perlembagaan untuk membolehkan pembubaran itu berlaku secara baik dan juga tersusun lancar. Okey, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya Tuan Azmi Hassan ya. Sesuatu yang menarik jugalah situasi rakyat, perasaan rakyat ketika inilah. Yalah, kita mungkin merasa amat tertekan sebenarnya dengan situasi ekonomi negara yang sedang kita lalui ketika ini. Dan ada juga yang berpendapat bahawa kalaupun pilihan raya umum nanti diadakan, tak kiralah bila, apakah rakyat akan turun sebenarnya untuk mengundi, ataupun rasa kecewa itu mengakibatkan apa yang berlaku dalam pilihan raya kecil di pilihan raya negeri di Melaka dan juga di Johor itu, di mana peratusan yang turun mengundi itu begitu rendah sekali. Apakah dalam pilihan raya umum nanti sekiranya diadakan dalam masa yang singkat nanti, dalam masa yang cepat nanti, mungkin ialah partisipasi rakyat juga mungkin akan menurun? Ya, kemungkinan rendahnya peratusan itu di Melaka, Johor dan Sarawak itu ada kena-mengena dengan pandemik. Kemungkinan tak ada kena-mengena dengan sikap mual rakyat. Tapi bila pilihan raya umum itu diadakan, gunakanlah sebaik-baiknya peluang yang ada untuk kita memilih kerajaan yang kita mahu. Kerajaan yang stabil, tak kira siapalah. Jadi itu yang pentingnya bagi saya. Kemungkinan pilihan raya umum kalau diadakan dalam tahun ini, peratusannya tidaklah serendah seperti 3 pilihan raya negeri yang 3 lepas. Kerana pilihan raya umum ini adalah untuk membentuk kerajaan persekutuan, berbeza dengan pembentukan kerajaan negeri. Jadi itu harapan saya agak positif. Kerana kalau bercakap pasal Perdana Menteri, kalau lihat kedudukan Perdana Menteri sekarang lebih teruk daripada Boris Johnson. Tapi beliau dapat bertahan lagi. Maksudnya penerimaan Perdana Menteri itu bukan saja daripada penerimaan wakil rakyat, tapi penerimaan rakyat itu boleh diterima. Jadi cuba kita bayangkan, kalaulah selepas pilihan raya, Perdana Menterinya Datuk Seri Ismail Sabri, Barisan Nasional dapat membentuk kerajaan, mandat yang kuat, bebas beliau membuat keputusan. Sekarang ni susah nak buat keputusan. Kena tanya parti ni, kena tanya parti tu. Jadi itu harapannya. Bila adakan PRU, kita tunaikan tanggungjawab. Kerana keputusannya adalah di tangan kita. Itu harapannya lah. Supaya dikatakan kita lebih stabil. Kita mempunyai kerajaan yang dapat memberi perhatian kepada keluh kesah rakyat. Okey, saya nak sambung lagi, tapi seperti biasalah masa sentiasa mencemburui kita. Jadi apapun, terima kasih kepada Prof. Dr. Siva Marugan kerana sudi bersama kami di ruang bicara bahas ini, dan tentunya terima kasih kepada Tuan Azmi Hassan, dan tentunya kami juga cukup berterima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara bahas ini. Terima kasih kepada yang memanggil, memberi pandangan dan juga pendapat, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda sebenarnya dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.